Okey, Assalamualaikum semua lagi sekali. Welcome back dalam program Jom Masak Kak Zaidah untuk episod yang minta maaf ya. ke-210. Tadi ada Gangguan elektrik lagi. ada glitch lagi. Okey, minta maaf. Tak apa, kita tunggu lagi. You all mesti ada yang menunggu, mesti tertanya-tanya. So sorry ya, minta maaf. Tiba-tiba terpadam ya. Okay. What's Current happening? tak ada. What's going on? Okay, sebenarnya current tadi Itu di luar bidang kuasa kita lah. So bila dia on balik ni, kita rasa berdoa je ya, jangan ada yang terberhenti pula lagi ni Kang. InsyaAllah kita Alright? doa Sebab sama-sama. ramai yang menunggu resepi ni ya. Ya, betul. Semua Okay. dah excited dah. Yes. Alright Kak Zaidah, kita Okay, tak Bel. nak tunggu. Jom kita mula Jom Masak Kak Zaidah. Okay, jom kita bake. So sorry ya. Okay, now bahan-bahan saya repeat lagi sekali ya. Bahan-bahan untuk fruit pastry cake kita. Okay, 110 grams butter, 180 grams gula caster, 210 grams tepung gandum, 60 grams yogurt, 1 sudu teh baking powder, sedikit kulit limau, parutan kulit limau ataupun kulit orange, ataupun boleh juga pengguna kulit lemon ya. 1.5 sudu teh vanila. Tadi saya lupa nak sebut telur. 3 biji telur. Kalau boleh guna grade A ya. 3 biji telur yang saya dah pecahkan ya. Whole egg 3 biji telur. Okey, lagi sekali saya ulang bahan-bahan untuk fruit pastry cake kita. 110 grams butter sejuk ya, dari peti sejuk. 180 grams gula caster, 210 grams tepung gandum, 60 grams yogurt, 1 sudu teh baking powder, sedikit ataupun setengah ya, ataupun sebiji, antara setengah dan sebiji lah orange ya. Kalau kecil orange sebiji lah, kalau besar setengah ya. Parutan kulit orange ataupun kulit lemon, setengah sudu teh vanila dan 3 biji telur grade A. Okey, kita juga Kak Zaidah guna 2 jenis buah ya. Ini buah fresh ya, bukan tin. Ini buah fresh, ataupun kalau tak ada fresh nak pakai frozen pun boleh ya. Kita guna sedikit strawberry dan blueberry. Okey. Kemudian kita nak buat streusel dia ya, streusel. Dia nanti atas tu Kak Zaidah taburkan sedikit streusel ya. Okey, resepi untuk streusel. Milk streusel ialah 50 gram tepung susu. Okey. Kita ada 3 channel sekarang ya. Mata dah biasa fokus ke depan, rupanya saya kena fokus lagi satu kamera. Okey. Now, milk streusel ataupun streusel kita 50 gram tepung susu ataupun susu tepung penuh krim, 30 grams tepung gandum, 15 grams gula caster dan 30 grams butter. Ya, saya ulang lagi sekali. 50 grams tepung susu, 30 grams tepung gandum, 15 grams gula caster dan 30 grams butter. Okey, biasa kalau perempuan tengok kek pastry ni dia tak ada apa-apa kat atas je, dia cuma drizzle ataupun dia sprinkle dengan snow powder ataupun sugar powder ya. Tapi hari ni kita sprinkle dia dengan streusel ya. Okey, kita nak buat kek dia dulu. Pertama sekali you kena pukul butter ya. Butter bersama dengan gula caster. Pukul hingga gebu ya. Okey, sementara kita tunggu butter dia kembang, Kak Zaidah nak masukkan baking powder ke dalam tepung gandum ni. Ya, 1 sudu teh baking powder. Pukul hingga dia kembang ya.
Maksud kembang ialah dia bertukar warna dan you nampak dia gebu. Okey, sementara kita nak tunggu dia kembang dan gebu, buah-buahan ini kita perlu gaul sedikit dengan gula. Sekejap ya. Okey, ada soalan ni. Norma Ismail bertanya guna tepung naik sendiri boleh tak Kak Zaidah? Sekejap, Kak Zaidah pergi ambil gula sekejap. Tertinggal pula gula. Agak okey, saya sikit hari ini minta maaf ya disebabkan masalah electricity kami di kawasan apa Arena Puchong. Kak Zaidah mixer KitchenAid tu berapa liter? 4.8 ya. Yang ini 4.8 liter. Artisan KitchenAid. Assalamualaikum Kak Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Next, boleh demo kek monster suji almond cake tak? Boleh masuk dalam suggestion list ya. Nanti saya masukkan dalam suggestion list. Okay. Okey, sementara kita nak tunggu butter kita kembang, kita akan masukkan gula ya. 1 sudu makan gula pada buah-buahan ni tadi. Kita perlu gaul dia. Buah ni basuh, kemudian keringkan. Lap dia ya. Okey, ada apa-apa tadi soalan Bel masa saya ke dapur tadi, ke belakang? Ada. Yes, soalannya apa dia tu? boleh ke pakaikan gantikan dengan tepung self-raising. Self-raising flour. Yes. Boleh jugalah ya. Boleh juga. Tapi sama? jangan tahu jangan letak baking powder lah. Kek ni dia simple aja ya. Dia lebih kurang macam butter cake aja. Resepinya ya. Okey, kita dah gaul dengan gula. Kemudian kita ketepikan sebelum kita guna nanti ya. Okey, Kak Zaidah perlu matikan dulu mixer sebab saya perlu scrape side dia ya. Sebab side dia tak kena, nampak tak ni? When you buat cake, you must make sure that tepi dia ni kena sama ya, nampak tu? Kan dia nampak tak rata ya. So kita kena perlu scrape side dia supaya dia rata. Okey, kita pukul lagi hingga dia ya. Oven perlu dipanaskan ya pada suhu 180 degrees, api atas bawah ya, selama 15 minit sebelum kita masukkan kek ke dalam oven. Auni, Assalamualaikum Kak Zaidah. Moga diberi kesihatan yang baik. My Amin. idol. Amin. Thank you so much. Okey, nampak tu dia dah mula kembang ya. Dia dah mula, nak tahu dia kembang tak kembang, bila dia bertukar warna. Warnanya menjadi lebih soft ya, lebih lembut. Dan you nampak dia jadi banyak. Maksudnya dia kembang lah tu. Ya. Okey. Kita akan masukkan telur. Sebiji-sebiji, masukkan telur sebiji-sebiji sambil dipukul ya. Okey, 3 biji telur masukkan vanila. Masukkan yogurt.
Kemudian kita masukkan kulit limau dalam tepung adunan tepung ni ya. Okey, perlahankan mixer. Kemudian masukkan tepung, baking powder dan kulit limau ni sedikit-sedikit. Hingga habis ya. Buat kek ni senang aja ni. Dia macam butter cake. Simple basic butter cake ni ya. Kalau perempuan nak guna tepung naik sendiri, tak perlu letak baking powder ya. Okey, kita kena scrape side dia sekejap. Bagi dia rata ya. Kek ni sedap aku tergolek. Biasalah, inilah keadaan kita di tak dapur. apalah, ya kita ada kain kita lap je lah. Alright, okey. Okay. Kita pukul sekejap je lagi bagi tepung ni rata ya. Okey, siap. Okey, ni rupa adunan keknya ya. Dia agak pekat ya. Macam ni. Lagi sekali. Okey. Okey, kita dah siap. Kita akan tuangkan ke loyang. Loyang 8x8. Saya dah alaskan dengan kertas dan saya lebihkan sedikit di bahagian tepi supaya senang untuk kita nak keluarkan nanti. Dia bila dia ada streusel dekat atas, dia agak ada macam serbuk tau nanti. So kalau you cuba terbalikkan dia begini dan begini kemudian, saya takut struselnya nanti bersepah. Ataupun you boleh guna juga loyang yang you boleh buka di bahagian tepinya. Ya, tapi itu biasanya loyang bulat. Ya, okey. So kita guna acuan 8x8. Saya alaskan dengan kertas dan kita lebihkan one side. Saya guna sebelah aja. Sebelah sini semua kita tak perlu letak kertas. Ya, supaya nanti bila kita nak masak kita just tarik aja ni. Ya. Okey. Kita perlu masukkan adunan ni tadi yang dah siap ni, tuangkan ke loyang. Adunan kena pekat macam ni ya. Kalau cair, bermakna kemungkinan butter yang perempuan guna, butternya tu dah lembik. Ni kalau kita guna butter daripada peti sejuk, bila kita pukul dia akan kembang. Cantik lah. Dia tidak lembik lah. Ya. Okey. Okey, ramai yang bertanyakan resepi. Yes. Di mana, kat mana. Okey, sebentar Di mana, kat mana? lagi tim social media Simple Sugar Baking Studio akan buat posting dia. Jadi buat masa ni salin dulu cara-cara, make yourself ready and focus untuk salin cara-cara dan juga tips-tips yang Kak Zaidah nak berikan. Sebab sebentar lagi nanti buka sahaja page, tunggu aja. Memang akan ada, kita akan bagi full recipe, okey? Jadi siapa yang dah salin tu, yang berbaik hati, bolehlah komen dan postkan komen anda dan saya akan pinkan. Okey, now Kak Zaidah nak buat struselnya. Kek ni satu ketika dulu memang viral. Viral ya. Cuma yang kita selalu nampak ialah keknya hanya disusun buah dekat atas ya. Biasanya dia akan letak peach, blueberry dan strawberry. Ya, tapi saya tak letak peach sebab saya nak lebihkan blueberry dan strawberry biar dia ada masam ya, masam buah fresh ya. Okey. Now kita nak buat struselnya. Masukkan ke semua bahan. Tepung susu, tepung gandum dan gula bersama dengan butter.
Okey. Lepas tu perempuan gaul. Hingga dia jadi macam serbuk, macam breadcrumbs ya. Kalau tak nak tak nak letak ni pun tak apa. Tapi kalau you letak ni dia lebih sedap lah, dia lebih rasa susu. Yogurt dan esen vanilla berapa gram tadi puan? Yogurt 60, esen vanilla half teaspoon. Okey, kita pakai tangan aja ya untuk nak ratakan dia. Kita kena rub dia hingga dia jadi macam serbuk ya, macam breadcrumbs. Kalau tak ada ni pun tak apa, perempuan tak nak letak ni pun tak ada masalah ya. Cuma kalau perempuan tambah ni, rupanya dan rasanya lebih sedap. Sis Ina Haji Ahmad, telur 3 ya, 3 biji, bukan 4 biji ya, 3 biji. 3. Telur grade A. 3 ya, 3. Thank you so much. Ina Haji Ahmad tolong replykan untuk Maimun. Thank you so much. Okey, tapi bukan 4 ya, 3. 3 biji telur grade A. Okey, nampak tu? Ni ni rupanya ya. Dia berderai macam ni, macam breadcrumbs ya. Ini kita akan tabur nanti di bahagian atasnya. Sekarang ni kita mula nak menyusun buahnya ya. Kak Zaida susun hari ni saya guna 2 jenis buah sahaja. Kalau perempuan nak letak peach, terpulang ya. Sebab biasanya memang ada peach atasnya. Okey, ni keknya. Kat sini sikit lah dekat ya. So perempuan bolehlah susun je lah ikut apa style ya. Penuhkan aja buah-buah ni. Ada yang tanya macam mana nak pastikan buahnya tak mendak ke bawah. Memang tak mendak ni. Kalau mendak tu adonan kek you lembik. Ya, adonan kek tu lembik sebab itu dia mendak. Dia tak mendak ni ya, bila kita bakar dia tak mendak. Dia cantik dia kan. Okey. Alright, saya ada nampak ni Sis Mazmat Tobi ada sharekan. Okey, jadi saya run through ya. Saya bacakan, jadi siapa yang belum salin tu, salin sekarang sementara Kak Zaidah menyusun buah. Tuan nampak tu. Nampak macam so tempting lah Kak Zaidah. Sedap. Okey, kita teruskan. 110 gram butter sejuk, 180 gram gula kasta, 210 gram tepung gandum, 1 teaspoon baking powder, setengah teaspoon vanilla essence, setengah biji parutan kulit orange, 3 biji telur grade A. Betul? Okey, buah-buahan yang digunakan strawberries dan juga blueberries. Untuk milk streusel, 50 gram tepung susu. Okey, tepung gandum tu ya, mungkin boleh betulkan ya Sis Mazmat Tobi, bukan 50 gram tepung gandum tetapi 30 gram tepung gandum ya. Hanya 30 gram. 15 gram gula kasta betul, 30 gram butter sejuk betul. Yang perlu dibetulkan tepung gandum ya, 30 gram sahaja, bukan 50. Anyway, thank you so much ya. Jika Sis Mazmat Tobi boleh edit dan komen balik dan saya akan cuba pinkan di bawah. Ada rakan-rakan yang lain yang sharekan resepi, saya boleh pinkan. Okey, now tengok ya, Kak Zada dah susun buahnya hingga penuh macam ni lah. Terpulanglah kalau you tak suka penuh, nak sikit-sikit, nak jarang-jarang, terpulang ya. Okey, so kita akan tabur streusel ni ya. Actually streusel ni boleh buat 3 hingga 4 kek ni. Satu adonan ni ya, kuat banyak jugalah. Alright. Siti Zaliha Salih tanya, peach fresh atau peach dalam tin? Biasanya dia orang pakai peach yang dalam tin ya, sebab peach fresh dia keras. You tak boleh nanti tak boleh nak slice dia, nak potong dia bila dia dah ada atas kek. Nanti kek you mungkin crack ya. So dia normally dia orang akan guna peach yang dalam tin. Ya. You kena toast dulu airnya. Kemudian kalau untuk peach you tak perlu gaul dengan gula sebab peach tu dah manis.
Alright. So macam ni rupanya. Dia tunjuk dekat dengan streusel on top. Tu ya Kak Zada dah sprinkle streusel atas dia ya. Woo, so cantik. Okay. Yes. Alright, kita akan bakar dia pada suhu 180 degrees atas dan bawah. Api atas dan bawah. Kemudian kita perlu bakar dia hingga 30 hingga 40 minit. Ya, kita make sure that oven tidak terlalu panas ya. Kalau misalnya kata oven perempuan panas, mungkin boleh reducekan ya, maybe 160 macam itulah ya. Kita tak nak atas dia brown sangat, dia tak cantik nanti. Dia kena ada macam lembab-lembab sikit. Sebab itu kita letak gula pada buahnya supaya buahnya nampak ada berkilat basah buahnya. Alright. Okey, ada apa-apa yang Kak Zada perlu tu sementara kita tunggu kek ni dalam oven? Yes, ada. Apa dia? Alright. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, susu tepung susu sama ke? Sama. Ada 2 biji pula ni. Kak Zada tak nampak tadi, saya masukkan ajalah. Sayang. Alright. Bolehlah Kak Zaida. Sayang. Kan kita yang nak makan. Okey, jadi jangan risau. Mungkin ada yang risau apa mungkin kadang-kadang kita ada juga tercross over comments yang kita pakai tangan, tapi jangan risau, ini bukan produksi untuk ini kita bukan jual untuk ya. saya jual, ini untuk kita makan. Macam kita kat rumah, tapi alhamdulillah juga bagus ya siapa yang menjaga hygiene nak masak kat rumah pun pakai glove. Alhamdulillah. Okey, jadi saya dah pinkan resepi penuh untuk menu hari ini iaitu fruit pastry cake. Jadi bolehlah tengok komen yang saya dah pinkan daripada komen Sis Mas Mark Toby. Sekejap ya, Kak Zada basuh tangan, a bit sticky. Sekejap ya. Okey. Sekejap. Dia bacakan resepi. Apa tu bahan? Alright. Sorry. Okey, jadi kita tengok dekat oven. Itulah kek kita ya, sedang kita tunggu masak for about 30 minutes di dalam oven. Jadi hold on tight. Okay, Kak Zaida pergi kitchen sekejap. Cari apa tu? Puan, strawberry tu dibelah ya Puan? Ya, saya Azimah Rahim, saya tolong jawabkan on behalf of Kak Zaida sebab Kak Zaida ada di kitchen sekarang. Okay, buahnya dipotong setengah. Setengah pun boleh, okay? Boleh tuliskan resepi lagi sekali. Okey, saya dah pinkan komen ya. Kalau boleh tengok, kalau you all perasan ada satu komen yang tak bergerak-gerak daripada komen Sis Mas Mak Tobi, yang itu yang kita dah pinkan untuk you all, iaitu resepi untuk menu hari ini. Alright, Kak Zaida. Sementara kita nak tunggu dia masak. Okey, dalam 30 minit ya Kak Zaida. Okey. Apa dia? Ada yang perlu Kak Zaida jawab ya. Kenapa gelap? Gelap. Kenapa gelap? Dah terang dah. Okey. Idea Husna, kalau buah anggur boleh guna tak? Anggur fresh boleh jugalah. Cuma buah anggur tu ada biji. So you cut into 2, buang bijinya. Potong 2, kemudian buang bijinya. Tak sedap lah kalau orang makan tiba-tiba ada tergigit biji anggur ya. Ataupun sekarang ada seedless lah ya. Seedless anggur. Puan potong 2. Jangan bagi dia besar. Nanti kalau besar dia berat. Dia berat mungkin dia akan sing sikit lah ya. So you cut into 2. Right. Alright. Okey, rakan-rakan di Instagram. Oven api atas bawah with kipas. Ya, kalau ada kipas, buka je kipas. Api atas bawah 180 degrees ya. Memang betul. Ayu Zara Bakery memang sedap ni. Dia kata tak sabar nak cuba. Cuba ya. Boleh buat dah, petang ni dah boleh buat ya. Boleh terus buat. Kalau tak pakai susu tepung, pakai breadcrumbs boleh tak? No. Susu tepung tu yang buat streusel you sedap. Kalau you pakai breadcrumbs dah rasa lain. Dia tawar ya. Breadcrumbs you tak ada rasa apa. Dia cuma crunchy, crispy je. Kita tak nak crispy tu. Kita nak dia punya rasa susu tu. Okey, ya apa Zanaria, ingat tak jadi live ni tadi. Jadi. Kak Zana pun rasa macam tak jadi. Tapi bila dia on balik tu, kita on je lah. Kita teruskan tergendala dah live. Semalam nak buat pun dia tak ada current. Macam tergendala ya kek ni. Sepi ni. Bel, kalau tak pakai tepung susu tu buat streusel, pakai breadcrumbs boleh ke? Susu tu yang penting ya. Susu baru dia namanya milk streusel. Kita letakkan milk streusel on top tu bagi flavor, tu bagi rasa sedap, lebih sedap ya untuk kita punya kek. Kalau you pakai breadcrumbs, there's nothing, tak ada rasa apa, hanya rasa rangup saja. Kita bukan nak rangup dia, kita nakkan dia punya rasa susu dia tu yang sedap ya. Siti Sabaria Syafiq, salam Chef Zaida. Tadi tengok separuh jalan terus blackout ke? Betul.
Yes, betul. Memang blackout ya tadi. Lambat masuk tadi tengah masak. It's okay. Nanti boleh tengok balik. Saya Puan Saidah and Yes, Akak dah buat Waalaikumsalam. rock buns and pineapple upside down. Sedap. Thank you. Alhamdulillah. Minta ajarkan pavlova. Pavlova pun ada juga ya. Pavlova, Dah tapi lama Pavlova ya. lama lah ya. Tapi insyaAllah lah. InsyaAllah kita akan cuba usahakan. Yes. Maksud I dah lama dah ada dekat dalam suggestion list. Tapi kita masih belum siarkan lagi. Ada certain recipes yang saya kena fikir macam mana cara saya nak ngajar ya. Sebab kita live. Kalau kita recording tak apa. Maksudnya kita boleh sambung-sambung kita punya masakan. Bila live kita perlu cari resepi yang dalam masa 1 jam setengah hingga 2 jam untuk kita jadikan menu kita ya. Jadi saya perlu fikirkan tu. Ya, kadang-kadang nak fikir tu yang masa tak ada. Apa yang saya sempat saya buat ya. Okay, Nur X Fat. By the way nak suggest boleh bikin Cadbury Cheese Tart. Yang tu masih belum ada lagi dalam Cadbury cheese suggestion. tart sama je. Cheese tart yang saya bagi tu hari, you just put Cadbury on top. Itu saja. Right. Resepi tadi yang saya beri Nutella tu, Nutella cheese tart tu, the basic dia punya tu, you just follow that. Atas tu you letak je lah Cadbury. Letakkan dia waktu dia tengah panas tu, nanti dia akan melt a bit, nanti dia melekat lah. Bella, semalam tak ada live kan? Tak ada. Tak ada sebab macam ni lah tadi tengah hari blackout. Ya, dia tiba-tiba dia trip ya satu taman, satu pucuk perdana di bahagian depan ni. So agak frust juga Kak Zara semalam ya, sebab saya datang dah tak ada current. Ya, so hari ni kita mula tadi dengan harapan tak ada masalah, rupanya pun tak ada current sekejap tadi ya, tapi setengah jam aja. Okey, alhamdulillah. You need to grease the paper. Hawa Majid Okey. tanya. Kalau you pakai parchment paper tak perlu, dia tak melekat ya kalau parchment paper. Kalau you pakai grease proof paper, you kena letak sedikit butter on top ya. Hai Bella, soalan saya belum baca. Apa dia tu soalannya? Yang ini saya jumpa. Yang soalan tu mana? Husna Al-Basri. komen. Yes, Saya jumpa, memang saya akan baca. Bell telur room temperature. Telur sejuk pun boleh, telur room temperature pun boleh. Cuma butter kalau boleh daripada fridge. You potong-potong dia nipis-nipis. Jangan tak sebuku-sebuku, takut nanti bitter you boleh patah ya kalau butter you terlalu keras ya. Tujuan saya pakai butter keras is that when you nak pukul butter together dengan gula, seeloknya butter tu dalam keadaan yang sejuk baru you dapat dia fluffy. Kalau butter at room temperature, dia dah lembik tau. You beat dia dengan gula, gula cepat melt ya. Bila you beat dengan gula, gula melt, dia akan menambahkan lebih cair, lembik. Itu yang nanti kalau you buat apa-apa, sometimes dia bentat atau sometimes dia jadi oily. Dia jadi macam berpisah minyak dengan butter. Nanti tengok kadang-kadang ada bertenggan ya. Itu and then sometimes belum bakar lagi dia dah pecah minyak. Ya. So you kena guna butter sejuk. Okey, Baru ada cake you yang fluffy. tanya Yes. tak ada tepung susu boleh gantikan dengan creamer? Creamer dia kurang lemak ya. Creamer dia kurang lemak compare to tepung susu. Ya, kalau you nak buat streusel, kalau you pakai creamer, streusel you jadi putih. Kalau you pakai tepung susu, creamer you streusel you jadi kuning. Yes, so saya rasa sedap lagi kalau you pakai tepung susu compare to creamer. Masya Allah, kesiannya ramai juga yang tak jumpa mana nak cari resepi. Okey, kita agaknya ulang tak lagi sekali. muncul agaknya ya. Okey, kita ulang lagi sekali Okay, ya. get ready now with pen and paper. Alright. Bahan-bahan untuk fruit pastry cake. Agak busy kedai Kak Zada sini. Bila ada current aja semua operasi berjalan, lalu lalang semua depan kita punya live ni ya. Alright, sekejap ya. Okey, bahan-bahan untuk kek fruit pastry cake. Okey. 110 grams butter, 180 grams gula caster, 210 grams tepung gandum, 3 biji telur saiz A, 1 sudu teh baking powder, setengah sudu teh vanila dan sedikit parutan kulit oren ataupun kulit lemon. Okey, saya ulang lagi sekali untuk keknya.
110 grams butter sejuk, 180 grams gula caster, 210 grams tepung gandum, 3 biji telur grade A, 1 sudu teh baking powder, setengah sudu teh vanila dan sedikit parutan kulit orange ataupun kulit lemon. Okey, untuk milk strudselnya 50 grams tepung susu, 30 grams tepung gandum. Gulanya berapa ya? 30 grams tepung gandum, 15 grams gula caster dan 30 grams butter. Okey, dapat bahan-bahannya. Milk streusel ni kalau you tak nak letak pun tak apa ya. Biasanya saya tengok memang orang tak letak pun, tapi kalau you letak ni dia lebih sedap dan rupanya lebih cantik. Kalau you tak letak ini, bila dah masak nanti, perempuan boleh drizzle ataupun sprinkle dia dengan snow powder ataupun gula icing. Nak tahan putihnya tu di atas lama, perempuan guna snow powder. Kalau you sprinkle dengan gula icing, dia akan hilang nanti. Streusel tu yang sama letak atas cream puff, terus Mawati Arifin tanya. Japanese cream puff tu? Think so. Mungkinlah ya. Is it yang Japanese cream puff tu ke? Yes, punya kelihatan resepi ada di situ. Just need to scroll. Yes. Ada di bawah ya, you all. Bila kata tepung susu, janganlah minta nak ganti dengan benda lain. Oh, tak apa. Mungkin ada yang kekeliruan, nak kepastian, okey? Bolehlah. Okey. Bertanya, tak ada masalah. Bel, kena betulkan resepi nombor tu 210, not 201. Okay, thank you so much Mas Mak Tobin. Almaklum, bila tak ada electricity, jadi kecoh sikit kat sini. Kecoh ya. Sorry. Ni pun tengah kecoh ni sebab bila dari current masing-masing semua start bekerja. Ke depan ke belakang ya. Alright. So minta maaf kalau ada gangguan ya. Telur kalau grade B or C kena tambah sebiji lagi, instead grade A 3 biji saja. You guna 3 biji lah. Dia pun tak boleh lebih telur ya. Kalau dia lebih telur, nanti dia terlalu light, buah tu akan tenggelam. Itulah yang masalahnya. Kalau yang tadi ada yang tanya macam mana nak elakkan buah tenggelam. Dia terlalu light. Adonan dia terlalu light. Bila terlalu light, dia akan tenggelam. Buahnya tu akan tenggelam. Jadi kalau you guna telur lebih, sukatan dia kalau you pakai C, kan you tambah lagi 1, mungkin dia akan jadi lebih. Super juga kalau you pakai B, you akan tambah sebiji lagi, dia akan jadi lebih. Nanti dia jadi fluffy sangat. Ya, bila fluffy tu yang nanti buahnya akan tenggelam. Alright. Okay. Nora Aisyah Amzi kata buatlah burnt cheesecake. Dah ya, burnt cheesecake untuk episod yang ke-116. Burnt cheesecake kita dah buat ya. Okay, anyway semalam chit chat bersama saya Sis Nora Hanun, harapnya ada ya yang menonton. Okay, yang bertanyakan apa nasi Arab. Omani Makbus. Jadi Omani Makbus. Kak Zaida pun dah lupa. Jadi Omani, yang requestkan semalam untuk episod Omani Makbus adalah episod yang ke-129. Sedap ya, Omani Makbus sedap ya. Okey, harapnya Sis Nora Hanun ada yang sedang menontonnya. Macam mana saya nak dapatkan resepi sebelum ni Puan Fauzia Mustafa? Okey, yang ini saya tolong jelaskan Kak Zaida. Okey, jadi kita sekarang ni soalan daripada Facebook. Jadi bolehlah buka di Facebook page, pergi ke Photos, dan di Photos tu ada album ya, ada beberapa album, dan cari album dengan title #Jom Masak dengan Kak Zaida. Jika you buka album tu, ada macam-macam gambar makanan. So semua makanan adalah resepi yang Kak Zaidah dah siarkan daripada episod yang pertama hinggalah episod yang sebelum ni, iaitu 209. Hari ni dah 210. Sebentar lagi nanti tim social media Simply Sugar Baking Studio akan masukkan episod untuk hari ni. Okay? Dan jangan lupa boleh subscribe YouTube sekarang. InsyaAllah kami sedang usahakan untuk kita bukanlah berpindah, tapi menambah lagi channel dengan YouTube. Kalau YouTube channel tu senang sikit. Perempuan boleh pergi tu dan perempuan boleh pilih. Ya. Kalau di Facebook agak pasal kita ada posting lain dalam Facebook, mungkin puan nak kena banyak scroll ya.
Mungkin ada yang tak sabar kadang-kadang. Baik, go straight to YouTube channel. Subscribe kita punya channel di YouTube ya. Jom Masak dengan Kak Zaida. Then dari situ you boleh pilihlah yang mana yang you nak tengok. Okey, buat masa ni nama masih Simply Sugar Baking Studio. Yes. Bukan Jom Masak dengan Kak Zaida ya. Okey, jadi tapi Jom Masak dengan Kak Zaida pun ada juga. Boleh. Memang boleh kalau cari. you search memang boleh jumpa. Tapi subscribe untuk channel Simply Sugar Baking Studio, insya-Allah. Nanti ada banyak lagi program, okey? Simply Sugar Baking Studio. Ya, disebabkan di YouTube channel tu memang Jom Masak dengan Kak Zaida punya video sahaja yang ada dekat situ. Okey, so perempuan boleh go straight dekat situ. Lebih senang. Pidah Ali tanya, kenapa buahnya digaul dengan gula? Okey, tu bagi dia ada glaze sikit pada buahnya ya, supaya buahnya cantik, berkilat dan basah. Dia tidak kering nanti bila kita bakar. Yelah, kalau kita bakar tanpa dia akan gula dry tu, dia akan dry, dia akan jadi dia macam kecut. Dia akan dry dia akan jadi kering. Tak cantik nanti ya. So sebab tu kita gaul dengan gula. Assalamualaikum Kak Zaida dan Bel. Waalaikumsalam Azura. Semenjak dah start kerja ni selalu terlepas live Kak Zaida. Tak apalah, balik kerja bolehlah tonton ya. Masih boleh lagi ya. Cuma kita mengambil waktu jam 12.30 hingga 1.30 untuk you all lah mungkin yang tengah break time, lunch break, mungkinlah boleh tonton bersama sebab kita. Sebab itu kita buat pukul 12.30 ya, supaya ada yang bekerja waktu lunch boleh tonton live Kak Zaida ni ya. Ada yang bertanya juga kenapa buat waktu pukul 12.30, bukan ke Zuhur. Kita kerjakan bukan apa, kita bagi senang sikitlah ruang ya untuk yang those yang bekerja waktu lunch hour. Dia bolehlah tonton live kita ni. Ya. Tapi jika ialah nak uruskan yang utama, silakan. Teruskan. Dan sebab video ni kita akan save anyway. You boleh tengok bila-bila masa ni ya. Minta, sebab tu Kak Zaida minta share dan like ataupun komen sekali ya, so that benda tu keep berjalan ya. Sharing dia keep berjalan, so you can always tengok nanti ya. Alright. Okey, sekarang ni kita tak ada masa sebenarnya perempuan ya. Kita nak tunggu kek kita selama 40 minit. Takut nanti perempuan boring pula. Ya, lama sangat. So now kita akan fokus a little bit pada keknya ya. Okey. Sekejap ya. Right, nampak tu cantik ya rupanya. Rupa kek cantik. Kak Zaida dia memang akan yang ni kita tunggu dia golden brown lah golden brown ya. Dia dah mula nak naik tu ya. Yes. Itulah Adiba Abdullah kata betul. Kata Bel tu, saya tengah lunch sambil tengok Kak Zaida and Bel. Okay, have a good lunch break ya. Tak sabar nak tengok kek yang dah siap. Kan? Alright, alhamdulillah. Kita tunggu, sebab kalau nak tunggu dia lama sangat ya Kak Zaida. Lama ya. Kak Zaida dah buat beforehand ya. Saya dah siapkan dulu keknya beforehand ya. Ni saya siapkan tengah hari tadi. Nasib baik saya bakar belum blackout. Kalau tak, kek saya bentat nanti dalam oven ya. Setengah jam kalau katalah kalau kita bakar kek setengah jam, kita bakar kek dalam oven, proses nak naik dia tu dah cantik, tiba-tiba blackout for half an hour, kek you akan bentat. Dia belum keras lagi ya. Kalau dia dah keras mungkin dia tak bentat lah. Tapi kalau dia belum keras, dalam proses dia nak naik, tiba-tiba current tak ada for setengah jam, kek you akan sing. Ya. So tu nasib lah. Kadang-kadang ini jauh bukan bidang kuasa kita ni yang tak ada current ya. Alright. Ni kek yang saya dah siapkan pagi ni tadi ya. Ni rupanya cantik ya perempuan. Nampak tu dia ada a little bit macam ada benda-benda yang kita sprinkle tadi tu, streusel ya. Okey. So ni yang kita dah siapkan. So kita tak perlu tunggulah yang dalam oven ni. Dia akan makan masa selama 40 minit, quite long Okey, Kak Zaida akan potong untuk kita tengok dalamnya. So, inilah rupanya ya Kak Zaida. Jadi dia memang buah tu tak akan mendak ke bawah. Buah dia tak mendak ya, tengok Buahnya memang tak mendak. Dia cantik-cantik lah. Dia mendak lah sikit. Tetapi dia tak mendak lah the whole buah tu ya. Tapi perempuan perlu potong lah macam strawberry. Perempuan kena potong 2. Kalau perempuan tahu sebiji, nanti yang separuh tu akan masuk ke dalam kek. Ya, so you potong 2 lah.
Dia ada nampak timbul-timbul sikit macam ni. Ya. Alright. Razia Hassan, for the yogurt, is it optional? Ke study chef Zaidah Ibrahim tak sebut dalam resepi, please. Yogurt ada. Ada ya untuk yogurt 80 grams yogurt, 60 grams yogurt. You kena letak yogurt ya. Kita pukul telur dulu, dah pukul butter dengan gula, kemudian dah kembang. Make sure that the butter dengan gula tu betul-betul fluffy, dan baru you add in telur. When you add in telur, you beat, memang you akan nampak a little bit lumpy, kedel sikit, tak apa. Kemudian baru masukkan yogurt. Dah masuk yogurt, last kali baru masukkan tepung yang kita dah gaul bersama dengan baking powder dan kulit limau tadi. Senang aja buat dia, ya. Alright. So now kita akan potong kek ni. Rupanya di dalam. Dia kalau boleh jangan potong dia panas ya, sebab biasanya kalau buah you kena potong dia waktu dia dah sejuk, so that buah dia tidak, keknya tak koyak lah, maksudnya buah dia tu terpotong cantik. Ini masih suam lagi. Ya Allah, sedapnya bau dia. Sedap sangat. Tu dia. Look at that. Cantik ya, buahnya duduk di atas dan a little bit ada di bahagian tengah. Itu dia. Sedap ni Kak Zaidah. Sedap. Kalau you letak streusel atas dia lagi sedap. Dia lebih rasa susu. Alright, dah siap. Itu dia. Fruit pastry cake untuk hari ini. Ni ada yang request ya. Saya notice ada satu orang tu, dia keep on cakap fruit pastry cake Kak Zaidah, please. Okey, harap dia ada menonton dan boleh mencuba resepi ni. Ya, ni sedap ya. Okey, nampak tu? Wow. Look at that, blueberry-nya. Blueberry-nya seolah-olah macam kita pakai blueberry pie filling. Ya, tapi ini tak ya, ini kita pakai blueberry fresh. So you can see the colour tu, nampak colour blueberry dia purple ya. Bila kita letak gula, dia jadi macam kita glaze buah dia. Jadi dia jadi cantik. Dia tidak dry. Habislah diet, semua nak cuba. Okey, dah siap kita punya blueberry, kita punya fruit pastry cake. Okey, ini rupanya. Syazrina Muhammad Syahrudin. Okey, kita datang sekarang. Silakan. Banyak ni ya. Semalam ada lagi, yang semalam mama buat ada. So hari ni pun ada ya. Boleh come and try. Alright, pagi raya elok ada ni fresh cake untuk family. Betul. Ni sedap ya. Kalau tak habis pun put dalam Tupperware, just simpan dalam chiller. Dia sejuk pun sedap ni ya, sebab dia ada fresh fruits on top. Right, Alhamdulillah. Thank you so much Kak Zaidah for the recipe. Most welcome. Hari ni agak apa orang kata bumpy road jugalah untuk kita ya. Tak pernah pula ya. Ini yang pertama ya. Yang pertama live kita tiba-tiba terpadam. Terus hilang. Semua keluar, masing-masing berkipas ya. So okay, so harap perempuan berpuas hati for those yang request ya resepi ni, mudah-mudahan ada yang menonton untuk menyalin dan untuk mencuba ya. Dan please kalau dah buat, please tag Kak Zaidah ataupun just hantar gambar. Saya nak tengok juga ya. Sometimes kadang-kadang ada orang dia ada idea dia sendiri what to do ya. Maybe kita boleh share nanti. Alright. Kalau you nak letak peach pun boleh ya. Guna peach yang dalam tin. Don't use fresh peach. Fresh peach dia keras, nanti you tak boleh potong nanti. Macam strawberry ni dia lembut. Kalau kita walaupun dia besar, kita boleh potong dia sebab dia lembut ya. Alright. Wih, sedapnya. Okay. Alhamdulillah selesai untuk menu hari ini dengan fruit pastry cake. Thank you so much Kak Zaidah. InsyaAllah esok kita ada lagi satu hari untuk kita bersiaran minggu ini. Apalah menu pula yang Kak Zaidah nak buat tak tahulah esok. Tu. Sekejap lagi kita minum petang lagi lah Kak Zaidah. Kita bincang lagi nak buat apa pula resepi InsyaAllah untuk esok. So harap perempuan berpuas hati dan dengan resepi kita tengah hari ini. Dan selamat mencuba untuk weekend ya. Weekend ni masih ada raya lagi.
masih sempat untuk nak mencubalah. Kadang-kadang orang jemu juga makan kek lapis je kan. So kita angkat kek, fruit cake. Ya. Okey. So Thank harap you. puan-puan boleh mencuba ya. Okey. Sehingga kita jumpa lagi esok insya-Allah dengan menu dan resipi lain. Assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum.